Okey. Google Classroom ni juga kamu boleh hantar tugasan. Kat sini saya boleh tengok siapa yang hantar dan siapa yang tak hantar. Nanti saya nak set up balik siapa yang ambil admit, siapa yang tak ambil admit. Matematik tambahan. Itu saya nak kena set up balik. Okey. Ni ada beberapa pelajar je yang nak join. Minta maaf. Ada beberapa pelajar je yang masuk dekat Google Classroom ni. Masih belum semua Pastikan pelajar yang belum masuk boleh daftar. Saya buka WhatsApp jap. Kamu tengok kat sini. Ni WhatsApp kamu. Kamu tengok dekat description. Okey, kat sini ada jadual kamu. Sekejap. Ada pelajar masuk. Okey, dekat dalam grup WhatsApp ni ada jadual belajar dan ada Google Classroom. Okey, link Google Meet ni kamu boleh ambil juga kat sini. Kalau kamu terlepas link, kamu boleh tengok kat sini. Okey, Google Classroom punya link pun ada kat sini. Kamu boleh tekan dan daftar sahaja guna email personal. Okey. Mesti pelajar lama bosan kan asyik dengan benda sama. Okey. Ini adalah senarai nama pelajar. Untuk matematik memang ramailah, 19 orang. Nanti saya akan ambil kehadiran pada pertengahan kelas nanti. Biasanya saya tak akan ambil pada awal-awal. Sebab biasanya pelajar bila saya ambil kehadiran awal, nanti dia live Google Meet masa tengah-tengah belajar. Melainkan kalau line dia slow, dia boleh bagi tahu saya, boleh PM, saya terkeluar. Nanti ambil kehadiran. Okey. Okey. Sekarang ni saya nak menerangkan berkenaan dengan pecutan dahulu. Okey, pecutan matematik sepanjang kelas kita. Apa yang kita akan belajar dan apa yang kita akan faham. Okey. First, kita ada pembelajaran kita setiap minggu sekali sahaja, secara Google Meet lah. Memang setiap kali kita akan buat Google Meet pada setiap hari Selasa untuk matematik. Okey. Tajuk untuk minggu pertama dan minggu kedua ni memang sama sebab dia tak akan habis dalam masa satu hari. Mungkin saya akan ajar dalam 2 hari tu, memang kamu akan insya-Allah faham lah. Ketasaman ahli ni dalam 2 pemboleh ubah. Memang dalam tingkatan 4 punya topik. Kenapa saya ajar ni? Sebab topik ni merangkumi 9 markah untuk bahagian B kertas 2. Saya dah highlightkan kat sini kertas 2. Okey. Kertas 2 ni memang susah sebab dia bukannya objektif. Dia adalah struktur. Kamu kena tulis jawapan sendiri dekat kertas jawapan. Tapi jangan risau sebab soalan dia sangat senang. Okey, matematik semua senang. Tak perlu risau. Macam ni contoh soalan dia. Nampak macam susah kan? Ayat karangan ni yang kamu tak suka baca. Okey, soalan ni saya dah bagi dalam grup, kamu boleh tengok. Soalan ni lebih kurang macam pengaturcaraan linear untuk ADMAT. Jadi siapa yang ambil matematik, belajar dengan saya untuk ni, dan dia ambil ADMAT juga, dia boleh faham lagi jelas lah untuk buat ADMAT nanti. Okey, dia berkait. Tapi bagi yang tak belajar ADMAT tak apa, sebab dia boleh faham basic sahaja. Ini kita belajar basic-basic dia sahaja. Okey, itu berkenaan dengan pecutan. Pecutan ni kamu tak perlu tahu, just follow sahaja flow dalam ni. Yang ini saya sahaja yang akan tahu. Okey, kehadiran saya akan ambil seperti biasa. Okey, ini adalah soalan yang saya dah bagi dalam grup tadi. Okey, soalan yang saya dah bagi dalam grup, kamu boleh tengok. Dan biasanya kita akan belajar, saya akan terangkan dan saya akan bertulis dekat sini. Jadi memang kamu kena pantas menyalin, kamu kena pantas sediakan apa yang patutlah. Contohnya macam kalkulator, kamu dah kena ada kat sebelah dah. Okey, kalau tak ada kalkulator tak apa, boleh follow saya. Saya ada kalkulator saya sendiri. Kamu boleh tengok. Okey, kalkulator online. Okey. Jadi kita akan mulakan pembelajaran kita. Okey. Kita akan tengok dulu contoh-contoh dekat sini. Okey, contoh situasi. Contoh situasi ni adalah satu ungkapan di mana dia bagi dalam ayat. Kita kena tukarkan dalam bentuk persamaan. Sebenarnya kita ada banyak jenis persamaan. Kita ada, sekejap ya. Masih ada lagi yang baru masuk. Kalau boleh masuk awal lah, dalam 8.30 semua dah ada lah. Senang sikit. Okey, sebab saya nak mula terus. Okey, biasanya dalam matematik ni kamu kena faham persamaan dengan ketaksamaan. Persamaan, ketaksamaan. Ada dua. Okey. Persamaan ni biasanya simbol dia akan gunakan tanda sama.
Okey. Ketaksamaan dia ada 4 simbol. Dia ada simbol lebih, dia ada lebih dan sama dengan, dia ada kurang, kurang dan sama dengan. Yang ini yang kita akan belajar, yang kita akan guna banyak kali lah. Okey, dalam setiap ayat tu. Dekat sini dia bagi contoh. Kamu boleh tengok nanti. Kalau rasa tak sempat nak salin, tak apa. Sebab biasanya nota ni saya akan print dalam PDF dan saya akan bagi selepas kelas. Jadi kamu boleh salin bila-bila masa je yang kamu nak. Yang ini kamu boleh tengok sahaja. Nanti saya tanya, seorang-seorang kena jawab. Jangan risau, kelas kita santai-santai. Saya tak akan marah. Saya akan soal. Kalau tak faham, bagi tahu sahaja tak faham. Saya akan tolong. Okey? Jangan risau, sepanjang kelas ni saya akan guide sepenuhnya. Kita tengok soalan. Okey, soalan pertama. Dia bagi dalam ayat panjang macam ni. Okey, kamu fokus kat soalan ni. Puan Jasmine merupakan seorang tukang jahit. Beliau menjahit 2 jenis baju kurung, iaitu baju kurung pesak dan baju kurung moden. Biasanya dalam situasi soalan dia akan bagi 2 objek. Okey, 2 objek ni kita biasa gunakan X dengan Y sahaja. 2 objek maksudnya 2 item lah. Item pertama adalah baju kurung pesak. Item kedua adalah baju kurung moden. Tentukan mana satu X dan mana satu Y. Biasanya dalam soalan dia akan bagi. Katakan, Puan Jasmine menjahitkan X helai baju kurung pesak dan Y baju kurung moden pada suatu bulan tertentu. Kat sinilah dia akan bagi yang mana satu X, yang mana satu Y. Senang, kita boleh buat satu catatan. Okey, kita boleh buat satu catatan dekat sini. Apa tadi catatan dia? Kamu boleh buat X sama dengan baju kurung pesak. Kamu boleh conteng je kat mana-mana. Y adalah baju kurung moden. Saya harap saya guna bahasa Melayu yang asal ni kamu boleh faham. Sebab kamu berasal daripada pelbagai negeri. Ada dari negeri Borneo, Semenanjung kan. Jadi saya harap kamu fahamlah bahasa yang saya guna ni. Okey, so kita sambung sikit. Maklumat di bawah berkaitan dengan jahitan kedua-dua jenis baju kurung oleh Puan Jasmine pada bulan tersebut. Ni adalah situasi-situasi yang dia bagi. Okey, dia bagi A, B, C. Dan soalan pertama, dia tanya tuliskan 3 ketaksamaan linear. Okey, 3 ketaksamaan linear mewakili situasi tersebut. Kita tengok situasi satu per satu. Okey, situasi A. Jumlah. Kata kunci dia adalah jumlah. Jumlah dalam bahasa kasarnya adalah hasil tambah. Bila hasil tambah, kita kena gunakan tambah. X campur Y. Mesti X campur Y. Okey? Kat sini ada tak? Kita tengok. Kat sini. Tapi yang ini dia ada lebih sikit. Mana hasil tambah lagi? Tak ada. Dia ada dekat sini sahaja hasil tambah. Okey? Kita ambil paras ni sahaja. Hasil tambah. Okey? So, kita ambil paras ni. X campur Y. Yang lebih tu tak perlu tengok. Sebab dia bergantung kepada soalan. Okey? Hasil tambah adalah hasil tambah. Kena tambah X campur Y. Dia mesti tak ada nombor. Mesti tunggal. X campur Y. Okey. So, bila kita dah dapat situasi macam ni, kita terus tulis. Tak perlu habiskan dulu. Kita tulis pelan-pelan. Soalan 1A. Dia punya ketaksamaan dia adalah X campur Y. Tapi lebih lagi kita baru tulis sahaja. Kita tengok lagi. Selebih-lebihnya. Kata kunci yang kedua selebih-lebihnya. Kadang-kadang pelajar confuse. Lebih biasanya pelajar gunakan simbol lebih, iaitu belah kanan. Tapi salah Kenapa salah? Okey, kita boleh tengok dekat sini. Okey, ada pelajar baru masuk. Kita boleh tengok dekat sini.
sorry. Sekurang-kurangnya. Kat sini. Sekurang-kurangnya. Sekejap Sekurang-kurangnya dengan selebih-lebihnya. Kamu boleh tengok simbol-simbol dia. Okey, kenapa sekurang-kurangnya dia akan gunakan simbol lebih dan sama dengan, manakala selebih-lebihnya dia akan gunakan simbol kurang dan sama dengan. Okey, saya akan jelaskan kenapa. Biasanya orang kata, saya nak beli barang, contohnya saya nak beli barang kedai, barang dapur. Okey, barang dapur harganya sekurang-kurangnya RM8. Okey, sekurang-kurangnya RM8. Maksudnya saya kena bawa RM8 sahaja ataupun saya boleh bawa lebih daripada itu. Lebih selamat. Kalau saya bawa kurang daripada 8 tak selamat. Memang tak cukup duit. Itu maksud dia. Okey. Jadi sekurang-kurangnya ni adalah simbol dia lebih dan sama dengan. Maksudnya dia dan lebih adalah lebih baik lah. Sekurang-kurangnya maksudnya kalau boleh lebih, kalau boleh dan kalau lebih baik adalah gunakan simbol lebih. Dia macam berlawanan sikit, dia bersongsang. Kalau selebih-lebihnya maksudnya dia ada had dia. Contohnya saya nak ambil selebih-lebihnya 2 orang sahaja yang akan jadi wakil. 2 orang sahaja yang akan jadi wakil. Jadi hanya 2 orang je maksimum. Dia tak boleh lebih. Kalau lebih maksudnya salah atau gagal. Saya nak 2 sahaja. Kalau kurang tak apa, tapi tak nak lebih. Kurang tak apa tapi lebih. Itu maksudnya kurang tak apa jangan lebih. Itu maksudnya selebih-lebihnya. Dia berlawanan. Di kat sini dia ada kata yang sinonim. Sekurang-kurangnya adalah kata bahasa kasar dia adalah minimum. Okey, kat sini ada minimum. Okey, dia gunakan simbol yang sama. Dekat sini selebih-lebihnya orang kata maksimum. Okey, orang kata maksimum maksudnya tak nak lebih. Ada had dia. Maksudnya kurang boleh, lebih tak mau. Dia gunakan sama simbol dengan maksimum. So saya harap kamu jangan salah ambil situasi. Yang ini paling famous dalam soalan. Okey, yang ini paling famous dalam soalan. Jadi bila kita tulis, kita tengok balik soalan dia, selebih-lebihnya kita akan gunakan simbol kurang dan sama dengan. Kurang dan sama dengan 40 helai. So kita tuliskan nombor dia sahaja, tak perlu risau. Tulis nombor sahaja. Kamu buat macam ni, 1 markah. Okey. So saya harap kamu faham. Sekarang saya akan tanya pula pelajar. Sebab dia lebih kurang je soalan ni. Okey, sekejap Saya akan tanya pelajar berdasarkan kehadiran ni. Okey, saya nak tanya Hafilah. Ada Hafilah? Hafilah ada? Tanya ada ke tak? Jawab ada ke tak? Ada. Okey, ada Okey, saya nak tanya soalan B, bilangan maksimum baju kurung pesak 25 helai. Jadi apakah persamaan yang kamu dapat bentuk? Ketaksamaan yang kamu dapat bentuk? Baju kurung pesak Baju kurung pesak adalah X. Okey, saya dah bagi clue dekat situ. X. Soalan dia dekat sini. Maksimum baju kurung pesak 25 helai. Apa jawapan dia? Kejap Yang lain boleh prepare untuk soalan seterusnya. Nanti saya tanya. Saya memang ajar lambat-lambat sebab saya tahu pelbagai kelas yang kamu ada. Mungkin kalau yang kelas depan tu agak bosan lah. Okey, tak apa. Kena biasakan. Macam mana? Okey. Hafilah. Okey, tak apa. Saya tanya yang lain. Saya nak tanya Syazrul. Apa jawapan dia untuk soalan B? 1B. X lebih atau sama dengan 25. X lebih dan sama dengan? Kurang.
Kurang atau sama dengan. Kurang dan sama dengan Okey, X kurang dan sama dengan. Sebab dia kata baju kurung pesak, dia tak sebut baju kurung moden. Bila dia tak sebut, kamu kena faham dia hanya gunakan satu pemboleh ubah sahaja. X kurang dan sama dengan 25. Okey, jadi dia akan jadi mudahlah kat situ. Okey, C. Bilangan minimum baju kurung moden 10 helai. Saya nak tanya Fakira. Saya nak tanya Fakira. Apa jawapan dia? Baju kurung moden Y lebih dengan 10. Y lebih dengan 10. Okey, Y lebih dan sama dengan. Okey, Y lebih dan sama dengan. Y lebih dan sama dengan 10. Okey. So kat situ dia punya jawapan dia, hati-hati, dia biasanya gunakan simbol macam ni. Apa simbol yang tak ada baris bawah? Kita boleh tengok kat bawah ni. Sekejap saya padam balik yang ni, contengan ni. Simbol-simbol yang dia macam botak orang panggil botak kan. Dia kata lebih besar je. Dia tak ada kata dengan dan sama dengan. Dia tak ada cakap Y kurang daripada, lebih besar. Yang itu gunakan simbol biasa. Tidak kurang bermaksud dia sama macam sekurang-kurangnya. Okey, ada perkataan tidak kurang sama dengan perkataan sekurang-kurangnya. Hati-hati tau. Dia tak sama dengan yang ini. Yang bawah ni dia tak sama. Okey, dia tak sama, hati-hati. Yang ni jarang keluar lah. Tidak kurang, tidak lebih ni jarang keluar. Dia akan keluar tapi dia jarang keluar. Itu maksudnya. Yang jarang keluar ni bahaya. Okey, yang ini paling kebat lah. Dua ni. Nanti saya akan ajar macam mana nak tackle soalan ni. Okey. So maksudnya kamu dah faham lah kat situ. Senang nak bentukkan persamaan. Biasanya dalam matematik ni 2 markah je, tapi dia bagi 3. Jadi kamu dapat 3 free bonus mark lah. Okey. Bila kamu dah ada ketaksamaan tu, kamu kena lukis pula kertas graf. Okey, kamu kena lukis graf. Jadi saya harap semua dah sediakan kertas graf, sebab kita memang akan gunakan graf. Kalau yang tak ada kertas graf tu, kamu tengok je lah. Ataupun kamu lukis saja pada kertas yang macam ni, kertas kajang ni, tapi kamu lukis olok-olok. Okey, kamu lukis olok-olok sahaja. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Ni saya nak ajar lukis graf ni. Graf ni pun 3 markah. Macam mana kita nak lukis? Kita kena ambil balik persamaan tadi. Sebelum kita lukis, jangan lukis dulu. Kita tengok dulu persamaan. Persamaan A dia adalah X campur Y kurang dan sama dengan 40. Kita buat satu-satu X campur Y kurang dan sama dengan 40. Bila kita dah dapat persamaan satu persatu, kita tulis sebelah-sebelah. Ini tak ada markah. Ini cuma nak memudahkan kamu. Saya rasa yang ni, dua ni tak perlu ambil. Sebab apa? Sebab ni garis lurus sahaja. Yang mana garis yang ada kecurunan nanti saya akan ajar lah. Okey, macam ni kan. Yang ni kamu tak tahu macam mana kamu nak plot. Okey, saya akan ajar. First, kamu tulis X. Yang kedua, kamu tulis Y. Macam ni. Okey, kamu buat kotak. Kamu buat kotak. Dan kamu sediakan 3 tempat kosong. Paling sikit lah. Okey, paling sikit. Saya cakap paling sikit 3 kotak kosong. Maksudnya jangan buat 2. 2 tak selamat. Boleh tapi tak selamat. Okey, buat 3 macam ni. 3 kotak kosong X dan 3 kotak kosong Y. Okey, biasa ni adalah template yang kamu akan sentiasa lakar dalam kertas jawapan. Dan ini tak ada markah. Dia cuma hanya memudahkan kerja kamu sahaja. Okey, kita tengok. X campur Y kurang dan sama dengan 40. Kita ambil seperti sama dengan je. Dia punya solution dia. Kita ada calculator kan? Okey. Saya lebih suka kalau pelajar suka kosongkan salah satu nilai. Contoh. Saya letakkan saya gunakan calculator lah, senang bagi memudahkan kamu kan. Okey. Tapi susah juga kalau saya guna calculator. Sekejap. Saya try Kamu nak cari nilai Y. Okey, kamu nak cari nilai Y. Kamu terus anggap X ni kosong. Memang saya akan mula dengan kosong dulu. Kalau X tu kamu gantikan dengan kosong. Okey, kamu tekan calculator. Kosong. Okey, kosong macam ni kan. Sebab kita gantikan X ni dengan kosong. Okey, kosong campur dengan Y. Macam mana nak campur dengan huruf? Pelajar akan tekan ni. Nampak button alpha dekat calculator kamu? Okey, tekan alpha.
kamu pilih je mana-mana huruf yang ada dekat sini. X ke, nak pilih huruf Y ke, terpulang. Tapi lebih selamat kalau dia huruf Y, kamu pilihlah huruf Y. Okey, macam ni. Kemudian shift, tekan shift kat sini. Apa ni? Ada shift pula. Alpha lagi sekali. Tekan alpha minta maaf. Alpha lagi sekali, ada dekat CALC dekat atas ni. Nanti ada keluar macam ni lah. So saya ulang balik. Tekan kosong, tambah alpha Y, alpha CALC 40. Okey, 40 tu adalah nilai nombor kat sini. Follow sahaja. Ni nak memudahkan cara guna calculator. Lepas tu sorry. Lepas tu, alamak, saya kena tekan balik. Saya salah tekan pula. 40. Shift, tekan shift. Dah tekan semua ni, tekan shift. Tekan shift. Tekan benda yang sama, CALC ni. Okay. So, kamu tekan apa ni? Tekan lagi sekali, shift CALC. Maksudnya tekan 2 kali. Tekan shift soft kan? Orang panggil shift soft kan? Shift soft. Shift soft lagi sekali. Allah. Kena ulang balik. Dia error pula. Dia bug sikit laptop saya, calculator saya ni. Kalau calculator yang moden tu okey, senang. Saya kena buat balik semula. Okey, saya ulang balik. Shift calculate, shift calculate. Dia akan dapat 40. So jawapan dia adalah kat sini 40. Okey, 40. Kalau saya letak kat sini X ni, saya letaklah nombor apa pun. Saya letak nombor 20 lah. Okey, saya letak nombor 20. Kamu tulislah 20 gantikan dekat X. Okey, 20 ni kamu letak dekat X. 20 campur Y Okey, sama dengan 40. Ataupun kamu terus direct je guna manual biasa. Y sama dengan 20 ni pindah ke kanan. Lagi senang lah. Manual ni saya lebih suka lah. Calculator step biasa sangat. Okey, 40 tolak 20 sama dengan 20. So Y akan dapat 20. Nampak senang kan kalau kita guna manual kan? Kamu cari je salah satu nilai tu. Maksudnya nilai X tu kamu boleh bebas. Nak letak apa-apa nombor pun tak kisah. Nombor 10 boleh, nak letak nombor 30 boleh. Bergantung kepada apa yang kamu nak buat. Okey, kalau katakan saya letak X tu sebagai 40. Okey, X tu sebagai 40. Nanti dia punya apa ni? Nilai X tu akan jadi 40 campur Y sama dengan 40 lah. Jadi Y sama dengan 40. Pindahkan 40 yang dekat kiri tu menjadi negatif. Dia akan jadi 40 tolak 40. Dia akan jadi kosong lah. So jawapan akhir dia akan dapat kosong. So ini adalah plot untuk kamu mengisi kotak tu. Okey. Tapi biasanya untuk pengetahuan pelajar, cara nak lebih senang, congak. Kalau saya bagi X campur Y sama dengan 80, senang cerita, pintasan X 80. Ni paling mudah lah untuk kamu congak. Pintasan Y adalah 80 juga. Sama. Kenapa? Kenapa pintasan X dan pintasan Y sama? Saya bagi contoh graf Ni paksi Y. Paksi Y orang panggil mencancang. Dan paksi mengufuk ianya adalah X. Biasanya kita bentukkan graf tu bentuk L. Start dengan kosong. Okey, ada 20, ada 40, ada 60. Contoh, dan akhir sekali 80. 20, 40, 60, 80. Okey, sini 80 lah. Kalau X campur Y sama dengan 80, pintasan Y dekat sini 80 dan pintasan X dekat bawah paksi mengufuk adalah 80. So plot dia macam tu sahaja. Kamu ambil pembaris, kamu gariskan garis lurus macam ni. Senang kan? Itu kalau X campur Y sama dengan 80. Tapi macam mana pula kalau X campur Y sama dengan 40? Macam dalam soalan. Okey? Biasanya kita akan lakarkan dekat sini. Pintasan Y dia 40. Pintasan X dia pun 40. Kita gariskan garis lurus. Garis lurus tahu. Sebab garis lurus tu kita tengok simbolik dia macam ni. Okay, simbolik dia ada baris bawah. Kalau dia macam botak macam ni, kita lakar graf tu garis putus-putus. Itu yang nanti cerita lah. Saya tak nak ajar dulu. Saya ajar yang mudah dulu. Okay. Yang ini je garisan dia. Ni lakaran saya. Kamu boleh plotkan dalam kertas graf.
gunalah kertas graf kamu. Kamu ada kertas graf kan? Okey, jap. Saya buka dekat kertas graf. Journal templates. Mana graf? Okey, kat sini. Allah, buruk pula. Tak apalah. Saya tak guna kertas graf ni. Okey, kamu lekallah kat kertas graf kamu. Lekallah ikut CV berapa pun. Tapi kena samalah. Kalau sini ikut CV 20, 20 lah. Kalau guna CV 10, CV 10 lah. Bergantung. Saya tak kisah pun kamu plot macam mana. Sebab nanti saya cari balik template graf tu macam mana. Sebab graf dia buruk pula, tak cantik. Okey. So ini adalah cara kamu plot. Okey, cara kamu buat sediakan kotak. Saya harap kamu faham lah. Okey, ni tepi ni saya boleh padam sebab ni tak penting. Bagi pelajar yang tak faham apa itu pintasan X, apa itu pintasan Y, saya akan jelaskan. Pintasan Y atau pintasan S, orang kata pintasan lah. Pintasan ni adalah satu garisan yang melanggar pada paksi. Okey, satu garis, ni garis. Okey, garis yang langgar pada paksi. Kalau paksi X macam ni melintang satu graf warna biru ni dia langgar macam ni, accident. Pada X berapa ni? X katakan sini 65. Jadi pintasan X dia adalah 65. Itu orang panggil pintasan. Okey. Kalau paksi Y bentuk L, bentuk tegak macam ni. Ni paksi Y. Kamu dah kenal lah paksi ni, SATA kertas ni. Kalau graf warna merah ni saya langgar macam ni. Dia langgar dua-dua, dia langgar pada paksi X dengan Y. Kalau Y kat sini tiba-tiba saya tulis kat sini 60. Sorry, tak nak saya nak tulis sini 40. Dan sini adalah 20. So kamu dapat pintasan Y dengan pintasan X. Pintasan Y dia 40. Pintasan X dia adalah 20. Senang je nak tahu pintasan. Yang ini kamu kena faham konsep pintasan. Yang ni saya tak nak detail sangat sebab nanti saya akan ajar pada tajuk garis lurus. Okey, yang ni nanti dulu saya hold. Tapi ini adalah kefahaman basic untuk kamu. Kamu kena faham. Ini adalah nota tambahan. Ni saya drag dulu tepi. Ni duduk tepi jap. Okey. Sekarang kamu lakar dulu graf. Macam ni kan. Graf ni kamu lakarlah cantik-cantik kat kertas graf. Lepas tu ada lagi dua persamaan. Ada lagi X kurang dan sama dengan 25 dan Y lebih dan sama dengan 10. Kalau X lebih dan sama dengan 25. Okey, kita pinjam je tanda sama tu. Kita pinjam X sama dengan 25. So manakah X 25? X 25 mesti berada pada sini. Okey, dekat sini 30. So 25 kat sini tengah-tengah ni. Okey, 25 kat sini. Sebab tu saya lebih suka kalau kamu guna kertas graf, kamu dapat plot kat mana 25 tu. Okey. Seeloknya kalau kamu guna CV 10. Saya guna CV 10 lah, senang. Okey, saya guna CV 10. Kalau kamu dah terbuat CV 20 tak ada masalah. Boleh je proceed. Sama je jawapan dia. Okey, tak perlu padam. Okey, lukis dulu. Alang-alang saya pun tengah lakar ni. Okey. 10, 20, 30, 40. Biasanya kita tengok pada nilai tertinggi dia 40 lah. Macam mana nak tahu nilai tertinggi dia 40? Dekat X tambah Y tadi. Okey, dekat X tambah Y tadi 40. Nanti saya akan ni lah, kalau kamu nak buat lebih pun tak ada masalah. Macam ni kan. X campur Y 40. Dia gunakan sampai 40 sahaja. Dan kita buat garisan. Garisan dia saya buat warna hijau lah. Okey, saya garis pakai pembaris Saya tak ada pembaris ni. Okey. Garis penuh. Macam ni. Lepas tu X sama dengan 25, kamu gariskan dekat tengah-tengah sini 25. Okey, kamu gariskan penuh sebab dia adalah garisan penuh. Bila garisan penuh, kamu garis penuh macam ni, tegak. Dia tak ada serong, dia tegak ke atas. Sampai masuk ya. Okey. X sama dengan 25. Saya buat warna lain lah, kasih kamu tak keliru. Warna purple.
Okey, X sama dengan 25. Saya lebih suka namakan nama garis ni sebab memudahkan penanda. Okey, X sama dengan 40. Simbol ni tak ada masalah pun kalau kamu nak tulis simbol salah pun. Okey. Tapi yang masa soalan A tu kamu kena tulis betul-betul lah ketaksamaan tu. And lastly, kamu tengok pada persamaan yang seterusnya, Y sama dengan 10 ataupun Y lebih dan sama dengan 10. Kalau macam tu, paksi Y dekat sini mencancang ni, kamu tengok 10 kat sini. So kamu tengok garisan ni macam ni. Okey, garisan ni tegak, Y sama dengan 10. Kamu dapatlah macam ni. So bila kamu dah dapat macam ni, kamu nak kena lorek pula. Lukis sahaja baru dapat 2. Lorekkan satu markah. Lorekkan pada mana? Kita tengok. Kita tengok balik persamaan tadi. Kita ada X campur Y lebih dan sama dengan 40. X lebih dan sama dengan 25 dan Y kurang dan sama dengan 10. Okay. So bila kita tengok satu-satu, garisan X campur Y lebih dan sama dengan 40. Okay, warna hijau ni. Okay, lebih ke? Kurang, sorry. Tersilap. So bila dia kata kurang, kamu tengok garisan dia macam ni, garisan hijau ni. Pada simbol ni dia cakap kurang. Kurang maksudnya bawah garis tu. Okey, kalau sini garis dia. Okey, kita tengok bawah dia. Okey, sebab dia simbol kurang, kita tengok bawah. So manakah bawah garis hijau tu? Garis hijau ni bawah dia kat sini. Okey, bawah dia dekat semua bawah tu. Lorekan dia berada dekat sini. Saya letakkan markah dia 1 point. Okey, masing-masing dapat 1 markah. Seronoknya semua orang kan. Okey. Saya tulis dulu. Kemudian bila dah selesai persamaan ketaksamaan pertama ni, saya tandakan right. Maksudnya saya dah settle, tak perlu tengok lagi. Okey, saya tengok pada yang kedua pula. X lebih dan sama dengan 25. Betul ke? Kurang. Saya asyik salah simbol je, terbalik. Dulu ni salah. Sekejap. Sini. Okey. X kurang bermaksud kalau dia tegak macam ni, tegak warna purple kan, kita akan tengok kiri atau kanan. Sebab paksi X kan melintang. Kalau dia kurang, dia akan ke kiri. Kalau dia lebih, dia akan ke kanan. So ingat itu. Okey. Bila digunakan simbol kurang, kita tengok belah yang kiri sahaja. Kiri garis akan dapat satu lagi markah, warna purple. Warna purple. Okey, ada 3 kawasan sahaja yang dapat satu markah. Okey. So markah yang mana sedikit saya tak nak tengok dah sebab dia akan kalah. Okey, dia kalah dalam perlawanan lumba markah ni. Okey, saya padam Oops. Sekejap. Saya tak boleh padam yang tengah tu, tak apalah, biar. Okey. Okey. Kita tengok pula yang ketiga. Yang ini dah settle, saya tandakan right. Y lebih dan sama dengan 10. Maksudnya atas garis. Atas garis, kita tengok atas dan bawah. Paksi Y kita tengok atas dan bawah. So atas dia ada dah dekat sini. So pemenangnya adalah kawasan sini. Kawasan yang dapat 3 markah. Jadi saya nak lorek macam mana? Saya lorek macam ni je. Tak perlu colour penuh-penuh. Kamu buat macam ni pun cukup. Okay, lorek macam ni sahaja. Lorek lah cantik-cantik kan. Okay, yang ni boleh padam. So kamu lorek macam ni. Okay, lorek penuh sikit lah. Okay. Lorek lah cantik-cantik. Sekejap saya lorek lawa sikit. Okay. Kat sini kamu lukis sahaja graf. Saya bagi masa dalam 2 minit lagi lah. Tak nak lama sangat, 2 minit cukup. Lukis dulu dalam kata graf. Nanti kita nak cari nilai-nilai tu.
Kalau yang mana nota yang sebelum ni kamu tak sempat salin tu, nanti bagi tahu jangan diam je. Ni kamu buat dulu graf. Macam ni lah lebih kurang jawapan dia. Dia buat graf dia macam ni, dia guna sifir 10. Tapi ni kotak-kotak kecil je. Kamu yang kertas graf tu kan banyak kotak-kotak kan. So kamu akan dapat macam ni lah. Dia lorek macam ni, dari nama garisan dia. Okay, faham tak? Kalau faham, chat dekat sini faham. Sebab nanti saya nak ajar yang seterusnya. Okay, good. Berapa orang? 4 orang je. Yang lain macam mana? Okay, teruskan belakang graf. Saya bagi lagi masa sampai 9 suku lah. Saya takut ada yang masih baru nak melukis kan. Aku tak ajar pengambilan. Kalau divide dx, kuasa turun depan, kuasa tambah 1 kan. Dia ada bagi rumus tak? Kalau tak ada rumus, nanti kau kena cari rumus tu. Ada lagi ke lepas ni? Ada je kan? Just find divide dx je. Dia ada satu tambahan lagi. Tapi aku tak ingat sangat. Okey. Macam mana semua pelajar dah siap salin? Dah siap lakar graf? Okey, ada lagi. Semua dah Kita nak sambung. Okey. Kita sambung Okey, kita tengok pula soalan yang seterusnya. Bila kamu faham, maksudnya kamu dah boleh buat sedikit demi sedikit.
Macam tu je pattern soalan dia. Ingat soalan macam ni 9 markah sangat banyak. Dalam bahagian B, kertas 2, dia ada 5 soalan. Satu soalan mewakili 9 markah. Dalam 5 soalan tu ada 2 soalan graf. Yang tu nanti kamu kena buat betul-betul lah. Graf tu yang membantu kamu dapat markah. Baik AdMath, baik matematik. Dua-dua soalan graf memang banyak markah. Okey, daripada graf, tentukan bilangan minimum dan maksimum baju kurung moden yang mungkin dijahit jika bilangan baju kurung pesak ialah 10 helai. Saya nak tanya, paling mudah je soalan. Baju kurung pesak 10 helai. Okey. Dekat sini, baju kurung pesak adalah X atau Y? Saya nak tanya siapa? Saya tak nak bagi tahu jawapan. Yang paling mudah je soalan dia. Saya tanya Amalin. Amalin ada? Amalin? Tak ada. Okey, saya nak tanya Atikah. Atika? Ya, saya. Okey, saya nak tanya apakah baju kurung pesak? Adakah dia X atau dia Y? Baju kurung pesak X. X. Okey, betul. Tengok balik. So, bila kita katakan baju kurung pesak X tu adalah X, kita tengok jika bilangan baju kurung pesak ialah 10 helai. Jadi kita tengok X 10. Okey, kita tengok X 10. X 10. Kita tengok. So, dekat sini 10. Kita tarik 10 tu. Saya letak warna apa pula ya? Ada warna biru lah. Biru lah tinggal. Okey, so saya tarik naik atas. Saya tarik lah. Tak kisah saya nak tarik putus-putus ke. Saya nak tarik penuh-penuh suka hati. Sebab ni bukan garis. Ini cuma melakar sahaja. Dia cakap dia nak bilangan minimum dan maksimum untuk baju kurung moden. Dia nak cari moden pula. Moden tu adalah Y. So, dia nak cari nilai Y yang mana dia berlanggar pada garis tu. So, bila saya tarik, saya tengok nilai tu. Okey, kat sini kat sini adalah 10. Okey, saya dah nampak ni 10. Kat sini, yang ni saya gambar tak jelas sebab saya tak guna graf. Saya akan tengok dalam buku teks. Mana jawapan tadi? Rangka jawapan. Ni. So, bila saya tengok kat sini, sekejap. Saya snipping tool. Okay, ni saya padam sekejap. Nak lagi kemas kan? Saya buat macam ni. Okay. So, saya tarik. Naik atas. Macam ni. Kamu dapat nampak jawapan dia. Okay. Sini 10 dilanggar, sini 30 dilanggar. Sebab garisan yang dilanggar dekat sini, yang mana saya plotkan ni, dan saya cari nilai Y tu. Okay, saya cari nilai Y. Ada 2. Ada minimum, ada maksimum. So, 10 dan 30. Okay. Kamu nak menulis macam mana? Kamu tulis macam ni je. Soalan C ke soalan 3? Soalan 3. I. Okay. Tulis macam ni. Bilangan minimum sama dengan apa? Bilangan maksimum apa? Okey, tulisan macam ni kemas. Tulisan macam ni pula. Penulisan macam ni kemas. 10, 30. Okey. Dapat 2 markah. Setiap satu jawapan yang betul, 1 markah. Okey, senang je. Sangat simple. Okey, saya harap kamu faham lah. Itu berkenaan dengan ni. Sebab bila kamu guna kata graf, memang tak akan lari jawapan dia. Okey, salin dulu.
Okey, saya sambung sikit. Soalan yang seterusnya, soalan yang last. Harga dia sebut harga. Bila dia sebut harga, dekat sini kamu kena tengok. Baju kurung pesak ialah 50. Dan baju kurung moden ialah 75. Seperti biasa, baju kurung pesak adalah X. Dan baju kurung moden ialah Y. Dia bagi harga. X tu adalah RM50 dan Y adalah RM75. Jadi kita punya penulisan atau persamaan kita tulis macam ni. Okey, untuk soalan yang keempat, kita tulis harga baju pesak 50X. Sebab harga dia RM50 untuk X. Kita tulis je terus darab macam ni, 50X. Kemudian tambah dengan harga Y. Kita tulis 75Y. Kita terus buat macam ni. Kita tak adalah buat macam X sama dengan 50, Y sama dengan 75. Tak, ni salah. Okey, salah sekali. Pelajar kadang-kadang keliru. Macam ni pelajar buat salah Dia akan rapatkan dengan nilai-nilai tu. Kalau RM50 siapa? X. RM75 siapa? Y. Okey, dia buat macam ni. Bila dah ada jawapan macam ni, dah ada apa orang kata, orang panggil fungsi objektif. Ni namanya fungsi objektif. Tapi yang ni kamu tak payah faham sangat fungsi objektif sebab dia admat. Okey. Ini matematik biasa. Hitung pendapatan maksimum yang dapat dijalankan oleh Puan Jasmine jika beliau berjaya menjahit 15 baju kurung pesak. Okey, baju kurung pesak maksudnya dia gunakan X. Okey, dikatakan X sama dengan 15. Barulah kamu buat sama dengan 15. X sama dengan 15. So kita tengok pada X 15. Dekat sini sini 15. Kamu tarik naik atas. Kamu tengok ada 2. Dia nak dia nak pendapatan maksimum. Okey, soalan saya nak tanya maksimum Saya nak tanya Saya nak tanya Husna. Husna ada? Saya tak dengar mic. Ya, saya. Okey, saya dengar. Okey. Bila dia kata pendapatan maksimum, yang mana kita nak ambil? Di pelanggaran yang pertama atau pelanggaran yang kedua? Yang kedua. Okey, yang kedua bagus. Sebab maksimum mesti yang paling tinggi atau paling jauh tersasar. Itu maksud dia. Jadi kita tengok yang kedua sahaja. Yang satu ni jangan tengok. Okey. Apakah koordinat untuk pelanggaran ni? Saya nak tanya Dedri. Saya nak tanya koordinat ya, Dedri. Ya. Apakah koordinat untuk nilai pelanggaran ni? Koordinat adalah penulisan dia X, Y. So, apakah jawapan dia? 15, 30. 15? 30. 20. Okey, kat sini tengah-tengah ya. 30. 25. Hati-hati tau. Kamu punya graf, kamu tengok balik graf kamu tarik naik atas. Kamu tengok di sini 25. Dan kamu tulis sini 15, 25. Boleh? Okey. So, bila kita dah ada macam ni, X 15, Y dia adalah 25. Okey, bila kamu lakar kat graf pun sama. Tak percaya, kamu buat sekarang. Okey, buat sekarang, saya bagi seminit. Seminit sahaja. Lakar pada graf sendiri Okey, dah 9.25. Bila kamu dah lakar, kamu dah dapat nilai Y dan X macam ni. Okey, kita gantikan nilai X dan Y menggunakan nilai-nilai yang saya dah dapat tadi. Contoh kat sini, ni persamaan dia atau fungsi objektif dia. Saya tuliskan
50, saya gantikan X tu dengan 15. Okey. Sebab nilai X tadi dibagi adalah 15 dalam soalan Dalam soalan, mana soalan tadi? Nah ni. 15 baju kurung pesak. Okey, ni. So, kita tengok tambah dengan 75. Y dia adalah 25. So, kita tengok berapakah harga maksimum, pendapatan maksimum tu. Kita nak pendapatan, jadi dia dalam ringgit lah. Ringgit Malaysia. Kita kira guna kalkulator sama-sama. 50 kali 15 campur dengan 75 kali 25. Kita akan dapat harga sebanyak RM2,625. RM2,625. Selesai. Okey, itu adalah jawapan akhir. Bila kamu faham keseluruhan ni, kamu akan dapat total sebanyak 9 markah untuk bahagian B. Sangat tinggi. Okey. Saya nak cerita sedikit. Berkenaan dengan SPM sebelum ni, format lama, pelajar dia memang akan ada 2 graf soalan bahagian B. Okey, kertas 2 saya cerita pasal kertas 2. Dalam kertas 2 bahagian B, dia ada 48 markah. Dia punya format lain Tapi 4 soalan sahaja. Satu soalan 12 markah. Graf dia satu graf sahaja 12 markah. Bayangkan, sangat besar. Student selalu dapat 12/12 dalam graf. Okey. Dia dapat ada 2 graf, dia dapatlah 24/24. Jadi macam banyaklah kat situ markah dia. Tapi sekarang dia punya skop dia dikecilkan lagi sebab soalan dia sangat senang. Sebab tu dia jadi 9 markah. Kalau tak dapat juga 9 markah memang sayang lah. Tapi kalau kamu dapat 8 pun baguslah. Jangan tak dapat langsung. Paling sedikit 6 markah. Jangan malas, jangan tak buat langsung. Sebab soalan ni soalan markah bonus dalam matematik. Sesusah macam mana pun kamu nak faham matematik, di sinilah tempat kamu gali markah kat situ. Okey? Pelajar macam yang susah sangat nak kira matematik ni, dia akan buat graf je. Kerja dia buat graf saja, dia pulung graf. Soalan ni berulang-ulang sampailah hujung SPM dia dapat full mark. Okey, dia dapat kelulusan. Okey, walaupun sebelum ni dia tak pernah lulus matematik, dia dapat lulus. Tapi bagi siapa yang dah memang pro, dia boleh lukis lah. Okey. So graf ni adalah graf yang kamu kena wajib faham. Keluar soalan ni, kamu kena pandai buat. Okey. Alright. Sekarang saya nak ambil kehadiran dulu. Kita lagi setengah jam. Tapi saya tak dapat habiskan soalan nombor 2. Nanti saya akan minta kamu habiskan. Tapi kita akan bincang sama-sama lah. Okey, saya nak tanya. Ahmad Syazrul Fikri ada? Okey, ada. Sekejap Aiman Fikri? Ada. Pervin? Ada. Syazwan, saya panggil Syazwan Syazwan, saya kat tu. Syazwan Ya, ada. Ada Okey. Dapat nama email kamu kan Syazwan kan? Mana tahu kamu nak saya panggil kamu Syazwan? Ke nak saya panggil kamu Syazah Rizwan? Panggil Syazah je. Syazah Okey, panggil Syazah sahaja. Okey, Aida. Ya. Aida ada? Ada. Okey. Kristi. Saya lupa. Dedri. Ada. Clarissa? Ada. Hafilah? Saya, cikgu. Okey, first jawab tadi kan? Tapi tak dapat respon. Okey, Aina Tasha. Aina Tasha. Tak ada Ada kat Google Meet tapi Okey. Fakira? Ada. Okey, bagus. Adila? Okey, ada. Amalin? Amalin tadi ada tak?
Amali. Tak ada Atikah. Atikah ada. Atikah. Mana Atikah? Atikah Yuni? Tak respon. Mana ni? Okey, Ashura. Saya. Husna Akilah. Saya. Ifa Izzati. Saya. Zainab. Okey. Rabiatul. Okey, Vanessa. Hadir. Okay, good. So ada beberapa yang dua orang yang tak ada. Okay. Yang tak respon nanti saya tinggalkan kosong dulu. Okay. So kita lagi setengah jam. Kita sambung sikit. Alamak, saya tertunjuk jawapan pula. Sekejap. Lupa. Rangka jawapan tu saya buat sendiri. Maksudnya dalam buku teks ke, dalam buku rujukan ke, memang dibagi jawapan sahaja. Yang cari jalan kerja tu memang kerja kamu lah. Tapi saya nak memudahkan, saya sediakan rangka dulu jawapan. Tapi kamu tak boleh minta lah, sebab biasanya rangka jawapan tu saya akan bagi pada selepas kita habis jawab soalan ni. Biasanya macam tu. Sebab biasa kalau pelajar minta awal, memang dia tengok je, lepas tu dia cakap faham tapi dia tak faham. Tu saya risau. Sebab saya ajar tahun lepas memang pelajar macam tu. Okay, dia tipu sikit. Yang saya nak elak tu. Okay. So kita tengok soalan nombor 2. Soalan 1 selesai. Soalan 2 ni saya nak tanya pelajar pula. Okay, saya baca dulu. Encik Aiman, ada nama Aiman kat sini, menjual kain batik yang dibeli daripada pembekal X dan pembekal Y. Jumlah kain batik yang dibeli selebih-lebihnya 1000 meter. Kain batik yang dibekalkan oleh pembekal Y adalah sekurang-kurangnya separuh daripada pembekal X. Saya nak tanya satu dulu persamaan, ketaksamaan yang kamu jumpa. Tapi sebelum tu saya nak catat. Kita ada pembekal X, kita ada pembekal Y. Senang cerita dia dah bagi nama dah. Pembekal X tu X lah, pembekal Y tu Y lah, okay? Jadi kamu dah nampak. Sekarang saya nak tanya Rabiatul ada Okey, apa yang kamu nampak dekat sini? Ketaksamaan apa yang kamu nampak? Kamu baca. Nampak tak soalan ni? Cepat cari. Cari lah dalam start daripada sini sampai habis. Cari satu je ketaksamaan yang kamu jumpa. Dan kamu bagi tahu jawapan. Yang lain boleh cari lagi sebab nanti saya nak tanya lagi satu tu. Rabiatul macam mana jawapan? Okey, orang yang kedua saya nak tanya. Siapa siapa yang belum lagi? Adila, saya nak tanya Adila. Adila ada? Ada. Okey, apa yang awak jumpa dalam ayat ni? Apa ketaksamaan yang awak jumpa?
Macam mana jawapan? Halila. Okey, ada wakil tak? Sesiapa yang dapat jawapan? Saya. Siapa saya? Ha. Van- Okey, Vanessa. Vanessa. Okey, Persamaan apa? Okey, Y sorry. lebih besar. Y lebih besar atau sama dengan 1/2x? Y sama lebih besar atau sama dengan? Ya. Dengan 1/2 X. 1/2x. Okey, good, betul. Sekejap soalan yang kedua. Soalan yang kedua pula. Kesamaan yang kedua kita ada soalan 2 kita buat macam ni. Kita ada I, kita ada I. Okey, kita buat macam ni. Yang kedua tadi Vanessa dah jumpa Y lebih dan sama dengan 1/2x. Okey, ni adalah betul. Sebab saya terangkan dulu sebabnya adalah dekat sini dia kata kain batik yang dibekalkan oleh pembekal Y. Bila ada perkataan Y, terus tulis Y kat depan. Terus tulis Y dekat depan. Dan sekurang-kurangnya kita gunakan simbol lebih dan sama dengan. Okey, yang itu pun betul. Kita tengok lagi separuh. Separuh mestilah 1/2. Bagus. 1/2 dah betul. Satu-satu saya ajar. Dan last kali dia sebut pembekal X. Dan last kali kamu tulislah X. Sebab tu trik untuk buat soalan ni, kamu baca satu-satu, kamu keluar satu-satu. Jangan tulis semua sekali tulis satu-satu. Okey, untuk soalan yang kesamaan yang first tadi tu, tadi ada yang jawab X campur Y sama dengan 1000. Okey, hampir tepat. X campur Y dah betul. Dikeluarkan macam mana? Jumlah. Okey, Ifaizati hampir betul jumlah. Okey, jumlah tu adalah hasil tambah. Kita gunakan X campur Y. Tapi kita kena ingat selebih-lebihnya. Selebih-lebihnya simbol apa? Siapa tahu? Wakil? Siapa nak jawab? Lebih besar, lebih kecil atau sama dengan? Okey, lebih kecil dan atau sama dengan? Lebih kecil atau sama dengan 1000. Okey, maksudnya simbol tadi yang salah. First soalan A yang ketaksamaan ni kena guna simbol ketaksamaan, tak boleh guna simbol sama dengan. Yang itu hati-hati. Bila kamu buat macam ni, kamu kena tulis satu-satu. Okey, faham? Kalau faham, tulis faham dekat sini. Okey. Soalan yang seterusnya, lukis dan lorek rantau supaya dapat memuaskan ketaksamaan linear yang dibina. Seperti biasa, sebelum kamu gelojoh untuk lukis, saya nak kamu buat dulu lakaran table. Table tu macam kamu ambil lah X campur Y kurang dan sama dengan 1000 ni. Kamu sediakan table dia macam ni, X, Y. Tapi biasanya saya dah ajar, kamu nak congak senang je. Kalau X campur Y sama dengan 1000 atau simbol apa-apa pun, kamu terus anggap sahaja kalau X tu kosong, Y tu 1000. Kalau X tu kosong, Y tu 1000. Kalau Y tu 1000, X tu kosong. Dia macam terbalik. Okey? Dia macam pitasan X 1000, pitasan Y dia pun 1000. Nanti graf dia kamu lukislah macam ni. Ni X, ni Y. Kalau sini 1000, sini 1000. Kamu gariskan sahaja pitasan XY tu. Senang je. Ini yang selalu famous. Okey? Yang paling famous keluar, kamu lukis macam ni. Memang garis dia macam tu, sebiji. CV apa yang nak kena guna? Pelajar tak tahu CV apa yang nak kena guna nak lukis graf. Kalau kamu rasa 1000 tu banyak, lukis CV 100 pun boleh. 100, 200, 300, 400. Kalau malas, 200, CV 200 boleh. 200, 400, 600, 800. Kalau lagi malas, 500 boleh. 0, 500, 1000. Dalam buku teks saya tak ingat saya guna CV berapa. Saya tengok balik. Kejap Saya tengok balik. Saya guna CV 200.5. Tak ada masalah. Guna apa-apa CV boleh. Saya lebih galakkan kalau pelajar guna CV 200 lah. Okey, 200 pun boleh. Selamat.
ataupun sifir 500 macam ni. Tapi 500 ni sikit sangat. Kalau nak guna sifir 200 lah. Okey, 200 setengah boleh, 200 boleh, mana-mana lah. Kamu lakar sahaja graf. Okey. Lakar dulu. Tapi sebelum lakar, saya nak buat lagi satu table. Ada lagi satu table. Y lebih dan sama dengan 1/2x. Yang ini yang famous ni. Yang ini famous sebab dia jarang keluar, tapi bila keluar sekali pelajar tak dapat buat. Macam mana kita nak plotkan nilai-nilai ni? Okay. First saya ajar, kamu kena sediakan table macam biasa. Dan kamu kena adakan X tu kosong. Wajib kosong. Ni wajib saya warna merah. X tu kosong. Bila kamu nak tekan kalkulator, okay, kamu terus tulis 1/2. 1/2 alpha x. Macam ni, terus je. Tak perlu tulis y. 1/2 alpha x. Okay. Dan kamu tak perlu tekan apa-apa. Kamu just dah selesai 1/2 alpha x ni, kamu tekan shift, calculate. Dan dia akan tanya, apakah nilai x tadi? Kalau x dekat sini warna merah dia adalah kosong, saya tulis x tu kosong. Okay, saya tekan kosong dan saya tekan enter pula apa ni? Sama dengan. Okay, jawapan dia kosong. Okay, jawapan dia keluar kosong. Kalau saya tulis pula, dia tanya x berapa pula? Saya tulis dia 500. Saya tekan sama dengan. Sekejap saya calculate. X dia 500. 1/2 alpha x. Sekejap saya silap tekan ni. 1/2 alpha x. Shift calculate 500. Asal dia jadi macam ni. Saya tak ingat cara dia macam tu. Kenapa dia jadi macam ni? Dia jadi macam ni. 200 setengah. Kena tekan sama dengan dulu. Saya lupa. 1/2 alpha x sama dengan, dan kamu tekan shift calculate. Okey, 1/2 alpha x sama dengan, tekan sama dengan, dah tekan, baru tekan shift calculate. Saya tak tahu kenapa kalkulator saya ada bug. Sebelum ni boleh pula. Okey, kamu tekan 200 setengah. Kamu dapat shift calculate. Shift calculate pula. Calculate saja, tak perlu tekan shift, patut dah tak dapat. Saya pun dah silap dah. 1/2 alpha x. Calculate sahaja, tak perlu tekan shift. Saya dah tak jarang sesat dah. Baru dapat. Okey. 1/2 x. 1/2 alpha x. Calculate terus, tak perlu tekan shift. Ni terus tekan calculate. Terus tekan lagi. Nak berapa? Kalau saya tekan 400, kamu dapat 200. Kalau saya tekan calculate lagi, kamu nak 600, kamu dapat 300. So mana-mana nilai yang kamu pilih. Kalau sini 500, sini 200 setengah. Kalau sini 400, sini adalah 200. Tapi ikutlah apa orang kata, urutan meningkat. So saya nak kamu letak 1000. 1000 ni jadi 500. Atau kalau kamu nak guna manual, senang je. 1/2 nilai x dia di 500. So kamu dapat 200 setengah. Manual ni manual pengiraan. Saya kalau kalkulator ni tak biasa sangat lah. Saya tak reti. Sebab dulu biasa saya sekolah, cikgu saya ajar manual. Dia tak ajar guna kalkulator ni. Yang ni saya explore sendiri je. Sebab tu saya tak biasa. Okay. Jadi macam ni lah. Bergantung kepada apa yang kamu nak plotkan. So kamu boleh plot lah. Sebelum tu saya nak ambil gambaran dulu jawapan. Nanti dululah. Kamu lakar dulu. Saya guna sifir 200 setengah lah. Okay. Kamu nak guna sifir apa-apa pun boleh.
Okay, so bila kamu dah lakar graf ni, kamu gariskan sahaja 1000 dengan 1000. Tarik sahaja. Sekejap Tarik sahaja garisan ni. Dan kamu pula gariskan, namakan dia X campur Y 1000. Dan kamu lakar lagi satu graf 00. Kat sini plot dia 00, 500 pada X dan 200 pada Y. So dia punya plot dia kat sini 500X, 250Y. Kita tarik naik atas macam ni, kita tarik ke tepi macam ni, dan kita jumpa dia bertembung kat sini. Okay, itu dah cara plot. Belajar cara melakar graf. Okay, lepas tu ada 1000 dengan 500. 1000 dengan 500 dekat sini. Kamu gariskan garis lurus. Dia mesti garis lurus, tak pernah lagi garis serong. Okay, yang tu kamu akan belajar masa form 5 nanti. Bab 7 nanti. Okay. So garisan kamu dapat macam ni. Lukisan betul. Ada lagi lorekan. So bila kamu lukis, kena lorek lah. Cik lukis dulu. $9.50 saya akan tanya lorekan pula. Okey. Saya harap kamu dah siap melukis, melakar. Okey, saya terus cepat sikit saya nanti tanya soalan lain lah. So, saya terus lorek kat sini, dekat kawasan A. Kenapa kat kawasan A? Sebab kamu boleh tengok dekat sini, dia adalah kurang dan sama dengan 1000 Kamu tengok persamaan pertama ni. Kamu tengok persamaan pertama, dia kata kurang dan sama dengan. Maksudnya bawah garis merah. Okey, bawah garis merah. Dan kita tengok pula Y lebih dan sama dengan 1/2X. Kita tengok garisan hijau. Dia kata lebih dan sama dengan. Maksudnya atas garis. So yang mana bertembung dekat kawasan ni paling banyak.
Okay, bawah dan atas. So sini, kawasan yang saya lorek ni paling banyak markah. Kalau kamu takut nak keliru, kamu tulis satu-satu macam ni. Atas dia satu lagi, satu lagi. So, markah yang mana paling banyak dia adalah pemenang. So, yang pemenang tu yang kamu kena lorek. Okay. So, ini adalah lorekan jawapan kamu. Dan kamu akan dapat total 5 markah dekat sini. Maksudnya kamu dah selesai menjawab lah soalan tu. Kriteria kamu dapat separuh daripada markah keseluruhan. Okay, seterusnya. Soalan C. 1. Soalan C1 dia tanya daripada graf C1 ke? Oh, C saja. Soalan C 2 markah Daripada graf, tentukan panjang minimum dan maksimum dalam meter kain batik yang dibekalkan oleh pembekal Y jika Encik Aiman membeli 500 meter kain batik daripada pembekal X. Dia dah bagi tahu awal Kat sini saya gariskan keyword dia, saya highlightkan. Okay, saya nak tanya. Saya tanya Zainab. Okay, saya nak tanya Zainab. Pada paksi X ni, pembekal X ni, dia kata 500 meter kain. So, dia nak nilai minimum dan maksimum. Berapa yang kamu jumpa? Apa jawapan kamu berdasarkan graf kamu? Zainab ada, Zainab? Hello? Tak ada. Okay, saya nak tanya. Saya nak tanya Syurah. Saya nak tanya apa jawapan bilangan minimum kamu yang kamu dapat berdasarkan graf? Saya Ya. Siapa lagi nama Syurah? minimum 250. 250. Okey, bilangan maksimum apakah jawapannya? 500. 500. Okey, kita tengok balik jawapan yang rangka jawapan saya tu. Sebab ini saya tak ni sangat. Tak ada graf, susah. Kita semak Ya, betul. Jawapan bilangan maksimum dia 200.5 dan bilangan maksimum dia adalah minimum dia 200.5, maksimum dia 500. Okay, ini adalah lakaran dia. Okey, so betul lah. Okey, tanya ya. Senang lah. So, macam mana kita nak tahu jawapan dia? Kita tengok pada paksi X. Pada paksi X, kita tarik 500 ni naik ke atas dan kita cari nilai Y. Pada pelanggaran tu lah kita cari dia. Ni lukisan saya ni tak betul lah. Kamu boleh tengok daripada gambaran ni saya snapshot. Okay, ni lakaran tepi ni. Maksudnya ni lah betul lah. Okay, saya lakarkan kat sini 500 naik atas dan naik lagi atas. Dia jumpa kat sini. Okay, kamu boleh nampak sini ada, sini ada. Yang mana rendah minimum, yang mana tinggi maksimum. Okay, ni paling mudah lah. Simple punya soalan. Kalau kamu fokus, kamu boleh buat. Okay, last D1. D1 ni memang dah ada jawapan. Dia cakap pembekal S menghadapi masalah stok. Encik Aiman terpaksa membeli sekurang-kurangnya 3/4 bahagian daripada pembekal Y. Okey, soalan ni soalan kebat lah. Saya akan terus bagi jawapan. Maksudnya dekat sini, pembekal X dengan pembekal Y asalnya dia ada nilai yang sama. Pembekal X dengan nilai Y asalnya sama. Tapi sekarang ni saya nak cerita, dia kata X ni dah habis stok dan dia terpaksa membeli sekurang-kurangnya 3/4 daripada Y. Kalau Y ni ada 4/4, kalau X ni tak ada langsung dah kosong kan, X tu beli, dia beli daripada Y 3/4. So Y ni akan hilang lah 3/4 tu. Okay, Y akan tinggal 1/4. Kena ingat tu, Y akan tinggal 1/4, manakala X akan tambah jadi 3/4. Okey, ini nilai baharu dia. Dia punya nilai dia adalah X dia adalah 3/4, Y dia adalah